Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa sekali lagi ya dalam pembelajaran kita secara di rumah lah. Ya, dalam slot Jom Belajar Bersama Ustaz Muhammad Fahmi. Okey, jadi Ustaz harap anak-anak murid Ustaz dekat rumah tu sentiasa sihat, sejahtera, gembira bersama keluarga tercinta. Tanpa membuang masa, seperti biasa, sebelum memulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membaca doa sebelum belajar. Jadi, tanda tangan sama-sama, kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakan kepada kami hikmah-hikmah-Mu, ya Allah, dan berikan kami rahmat-rahmat-Mu, ya Allah, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi dengan bacaan doa tadi, Ustaz harap anak-anak murid Ustaz diberikan kefahaman untuk belajar tajuk pada hari ini. Jadi tanpa membuang masa, mari kita lihat apa yang kita akan belajar pada hari ini. Baik, inilah tajuk yang kita akan belajar, iaitu Mari Beriadah. Tajuk besarnya Mari Beriadah, tapi apa yang kita nak fokuskan adalah adab-adab beriadah. Adab-adab beriadah. Baik, jadi kita lihat apa dia isi kandungan yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, yang pertama, pengertian riadah. Itu yang pertama kita akan lihat. Apa dia riadah? Apa dia yang dikategorikan sebagai riadah? Yang kedua, kita akan lihat pada dalil nakli serta terjemahannya tentang riadah ini. Kenapa kita mesti beriadah? Dan yang ketiga, kita akan lihat pada adab-adab semasa kita beriadah yang menepati syarak, yang menepati agama kita. Yang keempat, kita akan lihat pada kepentingan adab beriadah. Apa dia pentingnya kita beradab semasa beriadah. Jadi empatnya sahaja yang kita akan lihat dan kita akan tengok sama-sama, kita akan belajar sama-sama. Baik, tanpa membuang masa, kita lihat pada pengertian riadah. Baik, riadah ini apa dia? Riadah ialah gerak badan ataupun senaman atau apa sahaja kegiatan yang dilakukan pada waktu lapang untuk menyihatkan badan seperti bersenam, bermain dan berekreasi. Kamu berlari tiap-tiap petang, kamu berbasikal tiap-tiap petang. Itu semua dikirakan sebagai riadah, mengisi masa lapang untuk menyihatkan tubuh badan kita. Itu sahaja pengertiannya. Main badminton ke, main bowling ke, janji dia menyihatkan badan, itu dikategorikan sebagai riadah. Okey, kita lihat pula apa dia dalil. Dari mana kita ambil, mengapa kita kena beriadah. Baik, ia berdasarkan hadis yang kita ambil daripada Abi Hurairah. Abi Hurairah ini berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW ini bersabda, Al-mu'minunul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minina ad-dha'if. Ini daripada riwayat Muslim. Imam Mu'tabar, imam hadis yang Mu'tabar. Yang kita tak boleh sangkalah. Jadi apa dia maksud dia? Maksud dia orang yang beriman, orang beriman yang kuat. Orang beriman yang kuat, ingat, orang beriman yang kuat lebih baik dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang beriman yang lemah. Jadi kita ni bukan sahaja perlu menjadi seorang mukmin, seorang yang beriman, tetapi kita juga perlu menjadi kuat supaya Allah lebih suka, lebih baik dengan kita. Itulah dia kenapa kita kena beriadah. Kita kena beriadah untuk menyihatkan tubuh badan kita, menjadikan kita kuat, menjadikan kita mukmin yang kuat, orang beriman yang kuat, supaya lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita jadi orang yang lembik-lembik sahaja, kan? Bersukan pun tak, beriadah pun tak. Jadi rugi. Jadi kalau kita nak lebih Allah suka, kita kena jadi orang beriman yang kuat, orang beriman yang sehat. Baik. Kita lihat pula apa dia adab beriadah
yang menepati syarak. Baik, adab beriadah yang menepati syarak. Kita lihat di sini ada 2, 4, 6, 7. 7 adab-adab yang mesti kita patuhi. Ini sebahagiannya lah. Baik, yang pertama, kena menjaga kebersihan. Jangan kita sepak-sepakkan tempat tu. Jangan kita buang-buang sampah. Misal kata kita main bola dekat padang. Janganlah kita lepas kita minum air, kan, minum air kat tepi tu, janganlah kita buang suka hati. Buanglah di tong sampah yang disediakan. Yang kedua, menutup aurat. Menutup aurat. Sebab itu tuntutan agama. Kalau kita bermain, jangan kita main dengan seluar pendek atas lutut. Kena tutup lutut tu, sebab lutut tu aurat. Kalau perempuan kena pakai tudung, kan, dalam beriadah. Okey, yang ketiga, memelihara semangat kesukanan. Jangan kita bergaduh-gaduh, jangan kita nak menjerit-jerit. Tak bagus. Kita bersukan biar kita ada semangat kesukanan. Kawan lawan kita jatuh, kita angkat dia, kan. Janganlah kita cakap, padan muka kau jatuh. Tak baiklah macam tu. Itu bukan adab dia. Baik, seterusnya yang keempat. Yang keempat, memilih kawasan yang sesuai dan selamat. Contohnya kita main bola. Janganlah kita main dekat tempat yang ada kereta-kereta jiran-jiran kita. Nanti kan dia marah, bola kena kat kereta dia. Mainlah dekat padang, sesuai kan. Padang tu besar, jadi tak kena apa-apa. Yang kelima, tidak melakukan pembaziran. Okey, janganlah kita membazir. Contohnya kat situ ada pipe untuk kita nak bersihkan diri ke, nak kumur-kumur ke. Jangan kita buka kuat-kuat. Jangan, itu membazir. Yang keenam, seterusnya yang keenam, tidak berjudi dan rasuah. Janganlah kita main bet-bet pula, kan. Siapa kalah, bayar. Siapa menang, kan. Siapa kalah aja bayar, siapa kalah aja bayar. Itu semua unsur-unsur judi ataupun rasuah. Kita ada pertandingan, kita bagi duit dekat juri, dekat pengadil pertandingan, supaya kita menang. Itu semua adalah bentuk-bentuk rasuah. Tak bagus. Jangan kita buat, bukan adab dia. Yang ketujuh, yang paling penting, yang ketujuh yang paling penting, menunaikan salat secara berjemaah lebih baiklah. Yang penting kena tunaikan salat, jangan tinggalkan salat. Mentang-mentang lah kita ni beria lah, atlet paling power lah kononnya, tapi kita tinggal salat, tak ada guna. Kena salat. Itu tujuh adab dalam beriadah yang mesti kita lakukan. Yang ada dalam buku kamu ni, Ustaz simplify, Ustaz simplekan. Itu 7. Jadi kena ambil perhatian ke 7 adab ini. Okey, kita lihat pula pada kepentingan adab beriadah. Kenapa adab beriadah ini penting? Kita lihat pada kepentingannya. Kita dengar boria yang ada, yang telah disediakan. Boleh? Marilah kita bersuka, dengan beradab kita lakukan. Berenang memanah sunnah diamalkan. Bola jaring, bola sepak semua kita layan. Beruntung benar mereka bersukan. Badan sihat kuat, penyakit dihindarkan. Keselamatan terjamin masa sukan. Masa diisi tanpa melalaikan. Pahala dapat, iman pun kuat. Umat dimuliakan, dipandang hormat. Tipu rasuah gaduh dihapuskan. Perpaduan kukuh sengketa dijauhkan. Sukan diamalkan pelbagai bangsa. Melayu, Cina, India, Iban, Bidayuh juga. Mari adik kakak tuan puan semua, tidak kira usia tua ataupun muda. Baik, itulah dia boria yang ada dalam buku kamu. Kamu nampak QR code tu kan? Kamu scan, nanti dia akan keluar boria ini. Baik, dalam boria ini ada beberapa kepentingan.
kepentingan adab beriadah. Contohnya sunnah dapat diamalkan kalau kita beriadah secara berenang ataupun memanah. Yang seterusnya penyakit dapat dihindarkan, badan menjadi sihat. Yang seterusnya masa terisi dengan perkara-perkara yang berfaedah. Perkara-perkara tipu, rasuah, gaduh dapat dihapuskan, perpaduan dapat dikukuhkan, sebab kita main tak kira siapa kita akan bermain, kita main bersama-sama. Itulah dia beberapa kepentingan dalam kita mengamalkan adab beriadah. Jadi itu sahaja yang kita akan belajar pada hari ini. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada lain masa dan lain hari. Terima kasih.